Betul kan? Semalam masa saya ada temu ramah beberapa orang, kan pergi kita turun, kita ada jumpa beberapa orang. Lepas tu saya jumpa ada seorang makcik tu, dia jawab, dia kata, "Makcik, macam mana makcik hadapi ujian ni? Rumah dia pun habis sampai atap. Semua barang rosak, memang teruk keadaan dalam rumah. Mungkin 90% kena buang." Dia diam. Dia cakap, kalau boleh, dia kata, nak meraung. Kalau boleh, nak menangis. Kalau boleh, nak menangis kuat-kuat, nak duduk. Macam-macam lah dia cakap. Kalau ikutkan perasaan itu, Ustazah, itu yang makcik nak buat. Tetapi kita orang beriman, Ustazah. Kita orang Islam, Ustazah. Allah ajar kita sabar. Allah ajar kita redha. Nabi dah pesan pada kita, kita ini memang akan diuji oleh Allah sebagai bukti kita ni beriman ke tidak kepada Allah. Lepas tu akhirnya dia sebutkan perkataan yang dia tengok barang-barang dia rosak apa semua, kemudian dia cakap, semua ni pun Allah yang bagi ni ha. Bila jadi macam ni baru sedar semua ni Allah yang bagi. Lepas tu bila Allah nak ambil, Allah ambil, dia kata. Bila Allah nak ambil, Allah ambil. Kita redha lah. InsyaAllah makcik yakin Allah nak beri ganti yang lebih baik. Lepas tu kan saya pun tersenyum, makcik tu pun tersenyum. Saya kata hebat makcik. Kemudian ada seorang lagi makcik yang lain tu, umur dalam 40 lebih, 70 lebih ke 80 lebih. Dia cakap macam ni, subhanallah. Dia kata, Ustazah, makcik yakin sebenarnya Allah sedang membersihkan makcik. Sebab makcik banyak membazir, dia kata. Bila makcik tengok barang-barang yang rosak ni, banyak yang makcik tak guna. Banyak benda yang makcik simpan. Rupanya sebelum mati lepas ni, makcik akan beli barang-barang yang makcik perlu je. Makcik beli ikut nafsu banyak. Saya bukan nak tuju kepada masa banjir, saya muhasabah diri saya. Dia kata tak apa, makcik mula pula semula daripada kosong. Maksudnya di sini, subhanallah, saya jumpa ramai orang Raut Pahang ni, orang-orang yang hebat. Keimanan mereka diuji oleh Allah, kesabaran mereka diuji. Dan mereka tetap teguh dengan perkataan sabar, redha, berlapang dada. Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang saya berceramah pasal sabar kan. Senang sebut sabar-sabar. Ini di hadapan saya ni, ibu-ibu ni. Mengalirkan air mata. Tak ada air mata dah nak menangis kan. Terkenang dekat rumah tu. Bukan mudah kita nak himpun. Nak beli peti ais. Bukan makan masa yang cepat kan. Nak beli dapur. Nak beli. Saya terbayang. Masa saya balik sekejap kat rumah kan. Saya bayangkan. Kalau banjir berlaku macam tu. Saya nak selamatkan apa? Saya pun fikir. Saya nak selamatkan buku-buku lah. Saya nampak buku. Lepas tu tiba-tiba saya pergi dapur. Nak selamatkan peti ni. Berapa lama nak beli peti ni. Peti impian ni. Nak selamatkan. Saya jadi rasa tamak nak selamatkan semua. Lepas tu saya terfikir. Ya Allah. Yang paling utama masa tu kita nak selamatkan apa? Diri kita sebenarnya. Betul kan? Diri dan anak-anak. Baru kita tahu sebenarnya yang paling berharga adalah batang tubuh kita. Yang paling bernilai selama ini adalah diri kita yang Allah kurniakan secara percuma. Kita pernah tak bayar mata kita? Tak. Kita pernah tak bayar setiap pernafasan kita? Tak. Yang Allah bagi percuma ni, inilah yang paling mahal sekali. Saya nak tanya kan, contohlah makcik kan. Akak kan, ada orang kaya nak bagi 1 juta. Dia nak beli mata makcik sebelah. Makcik nak bagi tak sebelah mata? 1 juta makcik. Okeylah naik sikit 10 juta. Tak nak bagi juga. Boleh bina rumah 10 tingkat ada lift. Nak buat apa? Kan ada nikmat 10 juta rumah besar kan, tapi tak boleh tengok. Okey. Kalau ada orang kaya kan, dia nak beli pendengaran telinga. Dia ada masalah telinga. Makcik nak bagi tak pendengaran tu? Dia nak bayar 20 juta. Kenapa tak nak bagi 20 juta? Duit tu tak ada nilai. Dengan anugerah telinga yang Allah bagi, duit tu tak ada nilai. Subhanallah, duit tu tak ada nilai. Bila kita duduk fikir-fikir kan, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah bagi kepada kita melebihi nikmat rumah, melebihi nikmat kereta, melebihi nikmat harta benda, melainkan nikmat Allah ciptakan kita ini dengan sempurna. Ramai mana
Orang yang Allah beri mata tapi buta, tak boleh melihat. Daripada kecil sampai dia tua tak pernah tengok muka sendiri. Tak pernah tengok muka orang yang dia sayang. Ada orang daripada kecil sampailah ke tua. Dia ada telinga tapi Allah tak bagi nikmat pendengaran. Dia tak pernah dengar pun suara azan. Tak pernah dengar pun macam mana bacaan Al-Quran. Dia tak pernah dengar suara dia sendiri dan suara manusia. Allah uji dia daripada kecil. Jadi kadang-kadang kita sendiri tak sedar. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Jadi subhanallah, bila kita hitung, kita tengok mata, hidung, mulut dia, Allah syukur. Tak apalah ya Allah, engkau uji aku ambil dengan harta benda, tetapi engkau masih mengekalkan aku dengan segala nikmat yang tidak ada apa-apa yang boleh tebus. 1 juta ke 10 juta, 100 juta pun tak ternilai dengan nikmat mata boleh melihat, nikmat lidah boleh bercakap, boleh baca Al-Quran, nikmat telinga boleh mendengar. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa kat sini nak share pengalaman dia, perasaan dia sekarang dan apa kekuatan dia nak menerima ujian? Mungkin yang hilang rumah hilang terus, suka nak bercakap sikit. Siapa ya? Mungkin Hajah kat depan ni boleh cakap sikit kan? Puan? Okay, insyaAllah meh. Subhanallah, Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi? Okay, pegang ni. Letak kat mulut sikit. Okay. Nama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Hasnah binti Selamat. Hasnah binti Selamat. Yeah. Masya Allah. Okey, Puan Hasnah, boleh cerita sikit bagaimana keadaan rumah? Apa yang berlaku? Keadaan rumah, saya tengok tunggal langgang. Tak tahu nak cakap apa. Ini yang pertama kali. Pertama kali berlaku, teruk macam ni? Tak pernah naik air. Ya. Yeah. Kereta macam mana boleh selamat? Kereta Alhamdulillah. Anak saya cepat-cepat alihkan. Bila dia nampak air daripada rumah jiran sebelah, daripada rumah saya tepi sungai, dekat sungai. Allahu Akbar. Air dah naik. Dia cakap, mak cepat-cepat siapkan dokumen penting-penting, surat beranak apa semua. Dia kata bubur dalam bekas satu, bubur dalam kereta. Okey. Jadi saya pun, anak-anak saya semua siap. Lepas tu sementara saya naik itu ini, saya tengok belakang rumah air dah naik. Saya tengok rumah orang sebelah dah nak itu. Orang sebelah rumah saya, Puan Suraya tu tak ada di rumah. Okey, subhanallah. Masa tu rumah tu tak ada orang. Dia tak ada di rumah. Allahu Akbar. Lepas tu saya tengok lagi air dah naik ke belakang rumah dia. Rumah dia dulu naik air, masa saya kendian. Lepas tu saya nampak kereta sebiji. Motor dia ada, baju dia ada kat luar. Saya telefon dia. Dia kata dia kat Temeloh, dia kata. Jadi sementara saya telefon dia, saya tengok air dah naik dari rumah saya. Allahu Akbar. Laju sangat. Laju sangat. Allahu Akbar. Lepas tu adalah jiran-jiran dekat tolong. Dekat sikit. Jiran-jiran dekat tolong angkat. So apa benda tu naik cepat. Orang yang rumah yang bawah-bawah dah pindah. Okey. Jadi dia datang angkat peti, angkat apa semua, terus duduk tepi jalan. Kalau Ustazah lalu ada peti, TV tepi jalan, tu rumah saya. Allahu Akbar. Oh, angkat keluar pergi ke jalan. Tepi jalan. Memang rumah habis sampai atap. Tak sampai lagi. Semua tingkap atas je. Tapi tenggelamlah barang dalam rumah. Okey. Cuma saya bawa tiga pasang baju je. 3 pasang baju. Pergi naik ke sekolah tu. Naik sekolah. Okey, apa kekuatan hadapi banjir macam ni? Saya bersyukur. Saya dengan anak saya selamat, apa semua. Mana anak? Saya suami saya dah meninggal. Saya tinggal berdua dengan anak saya je. Okey. Jadi alhamdulillah lah. Apa benda tu semua, lah apa kata Ustazah tu lah. Lah musibah kadang-kadang kita sayang simpan tak pakai, sayang simpan tak pakai, sekali sekali Allah ambil, kita tak apalah. Kita lepaskan, kita alhamdulillah. Kita cuma kita syukur kita tak ada apa. Banjir kali ni tak ada apa yang nyawa semua tak ada, cuma selamat. Harta benda je, tak apalah, benda tu kita boleh beli. Kalau ada rezeki kita boleh usahakan. Kita boleh usahakan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan Allah gantikan dengan yang lebih baik. InsyaAllah. Di dunia dan juga di syurga. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih Puan. Okey.